Bulan lepas kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada salah seorang jemaah kita. Hari ini juga telah kembali ke rahmatullah. Walaupun dia tak mengaji di Masjid Melayu ni, tapi dia adalah salah seorang yang cukup komited terhadap perjuangan Islam dan juga aktiviti keagamaan, iaitulah Haji Darkashi ataupun Elias Haji Anwar. Sebagai tanda hubungan kita dengan beliau, sekarang kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada beliau. Mudah-mudahan Allah mencucuri rahmat kepada beliau hinggalah di padang mahsyar nanti. Lillahi al-Fatihah. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita malam ini pada muka surat 186. Masih berhubung kait dengan wanita, iaitulah kewajiban kaum wanita. Apa yang berlaku dalam hal di atas berlaku juga dalam bidang ini, ialah kaum wanita mempunyai kewajiban yang sama dengan kaum lelaki, terkecuali di dalam bidang-bidang tertentu. Dasarnya ialah kerana wanita adalah seorang manusia yang memperoleh hak dan menerima kewajipan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu daripada seorang diri yang bernama Adam, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya iaitu Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Kaum wanita disamakan dengan kaum lelaki agar keduanya sama-sama bertakwa kepada Allah, yaitu mentaati dan menjauhi larangannya. Dan daripada prinsip ini lahirlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kaum wanita disamakan dengan kaum lelaki dalam beban agama, baik yang mengenai i'tikad, ibadat dan muamalah, terkecuali beban ini disesuaikan dengan naluri kaum wanita, ataupun kerana kaum wanita memang tidak dapat melaksanakan tugas itu, seperti jihad yang hanya dibebankan kepada kaum lelaki. Namun demikian, apabila kaum wanita menginginkan pergi bersama-sama dengan kaum lelaki ke medan pertempuran, tidaklah mengapa. Dan dalam keadaan ini mereka bekerja dan bertugas yang sesuai dengan sifatnya sebagai wanita, seperti merawat orang yang sakit dan luka, menyediakan makanan dan sebagainya. Dalam Al-Quran diterangkan bahawa kaum wanita pernah mengikat janji dengan Rasulullah SAW dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala an la yusyrikna billahi syai'a wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aydihin
wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wastaghfir lahunnallaha innallaha ghafurur rahim. Wahai para nabi, kata Allah, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia bahawa mereka tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji mereka dan mohonkanlah ampun kerana Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat di atas menyatakan bahawa kaum wanita mempunyai beban yang sama dengan kaum lelaki dalam agama. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, jadi bila Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahawa wanita juga mempunyai hak dan mempunyai kewajipan dalam melaksanakan ibadat, ataupun dalam arti kata dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan, maka jangan pula ada lagi di antara kita kadang-kadang yang berprinsip dia mundur ke belakang dengan mengatakan ataupun dengan berprinsip atau beranggapan, dia kata bahawa wanita ni kerja dia dekat dapur dan duduk dalam bilik melayan suami dia. Pandangan-pandangan tersebut adalah pandangan-pandangan yang kolot, pandangan-pandangan berdasarkan kepada pahaman di zaman jahiliyah yang beranggapan bahawa wanita itu tidak lebih hanya sekadar untuk pemuas nafsu mereka. Jadi kita hendaklah belajar ilmu pengetahuan. Jangan kita mengatakan ni apa ni wanita sekarang ni dah mula pula dah buat kerja-kerja lelaki. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selama pekerjaan itu tidak melanggar hak Allah dan tidak melanggar hak agama, maka selama itulah wanita dalam menjalankan aktiviti keagamaan dibenarkan di dalam agama Islam. Seperti mana yang Allah contohkan dalam surah Al-Mumtahinah, bahawa pernah satu golongan wanita datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikat satu janji bahawa mereka akan taat setia dengan Allah, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh anak dan sebagainya. Maka Allah bagi pesan kepada Nabi, hendaklah engkau mengikat janji setia dengan mereka dan hendaklah engkau mohonkan ampun untuk mereka. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang digambarkan dalam jihad contohnya, perempuan ingin berjihad, maka mereka dibenarkan ikut berjihad, tetapi kerja-kerja mereka adalah dalam bab-bab tertentu. Contohnya kalau di sini dia diceritakan bahawa contoh untuk menyediakan makanan, contoh dia sebut untuk merawat mereka-mereka yang luka. Tetapi hendaklah menjaga batas-batas keagamaan, batas-batas antara lelaki dan wanita. Menjaga batas-batas aurat, menjaga batas-batas suara. Jangan menjerit dan melolong di hadapan kaum lelaki. Jangan menunjukkan bentuk tubuh badan mereka. Ini adalah dibolehkan di dalam Islam selama mereka tujuannya adalah betul dan dari segi prinsip pada perjalanannya adalah dibenarkan di dalam agama Islam. Maknanya tuan-tuan, yang pertama, Islam menyeru bahawa wanita ada hak, ada tugas mereka atau mereka dibolehkan menjalankan aktiviti keagamaan.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bahawa kewajipan kaum wanita sebagai akibat pembebanan kaum wanita di atas, maka mereka mendapat pahala apabila mereka menunaikan beban-beban itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, maknanya adakah kalau kaum wanita menjalankan seperti mana yang dijalankan oleh kaum lelaki, adakah mereka dapat pahala? Allah bagi janji pahala yang sama juga didapati oleh kaum Hawa ataupun kaum wanita yang Allah gambarkan dalam surah An-Nisa ayat 124. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh, baik ia lelaki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Maknanya lepas ni tuan-tuan, janganlah pula